Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini Allah masih lagi memberikan kita ruang dan peluang untuk kita sama-sama menambahkan pengetahuan kita berkenaan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Mulk, yang mana kita insya-Allah pagi ini akan masuk kepada ayat yang ke-23. Ayat 23 ni adalah ayat yang Allah mengkaitkan bagaimana orang kafir mereka diumpamakan seperti berjalan kepalanya ke bawah, kemudian mereka tidak jumpa jalan yang hendak dituju. Ia ada kaitan dengan ayat yang ke-23. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Ayat yang ke-23 kita menemukan ada satu perintah dari Allah, iaitu perintah daripada kalimah qul. InsyaAllah nanti pada ayat yang lain kita akan jumpa lagi pengulangan perintah kul. Ini adalah merupakan perintah yang pertama yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk menyampaikan huwallazi, dialah, iaitu Allah, allazi ansha'akum, yang telah menciptakan kamu, wa ja'ala lakumus sam'a, dan telah menjadikan pendengaran untuk kamu, wal absar, dan juga menciptakan penglihatan, wal afidah, dan juga hati untuk kamu. Qalilan ma tashkurun, namun amat sedikitlah di kalangan kamu orang yang bersyukur. Okay. Ayat ini seperti yang kita katakan peringkat awal, dia ada kaitan dengan ayat yang ke-22. Perkaitannya kita boleh lihat ulasan tafsir al-misbah. Orang kafir pada ayat yang lepas tu ayat nombor 22, yang kita telah ulas tentang perumpamaan berjalan dalam keadaan yang tidak normal tu. Dalam tafsir al-misbah mengatakan orang kafir pada ayat yang lepas, ayat yang lalu, tidak menggunakan potensi yang Allah telah anugerahkan buat mereka. Apa potensi itu? Allah telah beri kepada orang-orang kafir ini apa? Dia boleh mendengar, dia boleh melihat, dia boleh fikir tentang kewujudan Allah, tentang keesaan Allah.
Sebelum ni kan Allah telah menyatakan, Allah membawa ancaman berbentuk sejarah-sejarah lepas. Sepatutnya mereka boleh fikir, mereka boleh pilih jalan mana yang patut diikut, tetapi mereka tak gunakan sumber-sumber itu untuk mereka lebih mengenali Allah. Justru ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan mereka, bukan sekadar mereka, tetapi mengingatkan kepada semua manusia, supaya apa? Memanfaatkan apa yang telah Allah berikan daripada sam'a wal absar wal afidah. Okey, apa maksud Allah? Dialah yang telah ansha'akum, menciptakan kamu. Dalam tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa maknanya ansha'akum tu maknanya Allah menciptakan kamu daripada satu tahap kepada satu tahap, bermula daripada air mani sehinggalah menjadi manusia yang sempurna. Itu maksud ansha'akum. Okey, kenyataan pertama yang siapa-siapa pun tidak boleh tolak, bahawa Allah yang Esa itulah yang menciptakan manusia daripada tiada kepada menjadi manusia yang sempurna. Kemudian dalam ayat ni, cuba tuan-tuan perhatikan kalimah sam'a. Ada perbezaan dengan wal absar wal afidah. Ini kita pernah ulang sebelum ni, kita pernah sebut dalam surah-surah sebelum ini, yang mana dalam ayat ni mengapa Allah menyebut terlebih dahulu pendengaran, baru menyebut penglihatan. Kita sudah sedia maklum bahawasanya anggota deria yang berfungsi yang paling awal sekali adalah pendengaran. Okey, so disebutkan terlebih dahulu di sini. Dalam masa yang sama, ayat ini, kenapa pendengaran tu digunakan gandaan satu, iaitu singular, mufrad? Kenapa tak digunakan plural seperti wal absar? Kita telah pun mengetahui sebelum ini, di antara kehalusan ayat ini sebenarnya menunjukkan bahawa kalau kita nak mendengar, kita perlu fokus kepada satu suara. Kalau kita mendengar suara yang pelbagai, maka susah untuk kita menangkap apa yang kita dengar itu. Dia berbeza dengan melihat. Melihat, kita boleh melihat dengan keadaan yang serampang, pelbagai sudut kita boleh dapat maklumat. Ia berbeza dengan mendengar. Tetapi mendengar, Allah beri boleh mendengar, ada tujuan dia. Allah bagi boleh melihat, ada tujuannya. Allah memberikan hati, ada tujuannya. Sebelum ini, surah-surah yang sebelum ini telah pun kita terangkan. Okey, kenapa Allah kata walaupun mereka boleh mendengar, mereka boleh melihat, mereka boleh berfikir, boleh ada emosi, perasaan, kenapa Allah kata sedikit saja yang bersyukur? Maksud ayat ini, kata Ibnu Katsir, hanya sedikit sahaja daripada kamu semua yang gunakan panca indera tersebut yang telah dikurniakan oleh Allah. Sedikit tu apa? Sedikit je yang gunakan betul-betul seperti fungsinya yang Allah berikan. Dia sepatutnya guna mendengar tu untuk apa? Melakukan ketaatan. Seperti mendengar apa? Orang membaca ayat Al-Quran, dia dengar, dia mendengar nasihat, dia gunakan betul-betul pendengaran dia untuk apa? Dekat dengan Allah, kenal Allah, untuk ketaatan. Dan sedikit di kalangan manusia ini yang benar-benar gunakan penglihatan dan sebagainya untuk menjalankan perintah-perintah Allah wa azza wa jalla.
dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedia maklum, panca indera yang kita sebutkan tadi itu merupakan di antara sumber kepada kita boleh mendengar wahyu yang dibacakan, kita boleh mendengar nasihat, kita boleh melihat kebesaran Allah, keesaan Allah dengan melihat alam yang di sekeliling. Begitu juga hati tadi sepatutnya dimasukkan rasa takut dengan azab Allah, dimasukkan rasa teringin untuk masuk syurga. Begitulah sebaliknya. Jadi apa yang kita dapat belajar daripada ayat yang ke-23 ini? Ada lebih kurang 4 pelajaran. Nombor 1, apabila Allah mengatakan dialah yang telah menjadikan kita, menunjukkan apa? Manusia ini sama ada dia beriman ke tak beriman ke, ia wujud di alam ini setelah diciptakan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran nombor 2, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini adalah dalam bentuk bertahap, daripada satu fasa kepada satu fasa, sehinggalah menjadi manusia yang sempurna. Pelajaran nombor 2 ni dia berada pada penerangan ansha'akum tadi. Pelajaran nombor 3, manusia dikurniakan oleh Allah 3 sumber utama untuk kenal Allah, iaitu melalui pendengaran, penglihatan dan juga hati. Pelajaran nombor 4, hanya sedikit manusia yang benar-benar dia gunakan 3 panca indera tersebut untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah kata qalila, amat sedikit, bukan banyak. Jadi adakah kita termasuk dalam kumpulan yang sedikit itu? Kalau jawapannya tak pasti, ataupun kadang-kadang, ataupun bagaimana, maka mari kita sama-sama mengambil tindakan bagi memastikan kita termasuk kumpulan yang sedikit tu, yang betul-betul memaksimumkan panca indera tadi. Maka tindakan yang pertama, kita gunakan 3 panca indera yang Allah bagi itu untuk mensyukuri nikmat kehidupan ni dengan menjadi hamba yang benar-benar bersyukur. Sebab Allah kata sikit saja yang syukur. Maka mari kita buktikan kehidupan kita seharian ini adalah hamba yang banyak bersyukur di atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Antaranya adalah nikmat apa? Adalah nikmat Islam Allah bagi kepada kita. Allah bagi kita nikmat iman. Baik, tindakan yang kedua, kita gunakanlah semaksimal yang mungkin deria pendengaran, penglihatan. Telinga kita benar-benar mendengar apa yang disampaikan, mata kita melihat bahan-bahan rujukan, tengok ayat Al-Quran, tengok hadis-hadis yang tercatat di dalam buku contohnya. Lepas tu kita melihat nota-nota yang diberikan. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga memaksimumkan hati yang Allah bagi. Kita jangan gunakan hati ini untuk menyimpan perasaan sakit hati, hasad, tidak ikhlas, sangka buruk. Kita kena buang dia. Kita gunakan hati ini untuk apa? Untuk kita memasukkan rasa takut
kepada azab Allah. Sebelum ni kita belajar tentang al-khusyah. Kita masukkan dalam hati ni rasa gerun dengan azab Allah. Kita masukkan hati ini rasa apa? Rasa yang sangat cinta kepada Allah, sayang kepada Rasul. Masukkan hati ini perasaan apa? Perasaan kita ikhlas dalam hidup ni adalah untuk semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, ada ayat lain yang Allah menyebutkan tentang kalau kita tak gunakan panca indera tersebut, Allah akan tanya nanti di hari akhirat. Seperti mana dalam surah Al-Isra ayat nombor 36. Sebab tu kita kena ambil tindakan. Gunakan panca indera tu betul-betul baik-baik pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak nanti Allah kata apa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah kata sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan ditanya nanti apa yang dia lakukan, bagaimana dia gunakan. Justru itu saya letakkan kembali maklumat yang pernah kita belajar sebelum ini. So macam mana nak bersyukur dengan anggota badan tadi tu, dengan panca indera tadi? Gunakanlah nikmat itu mengikut fungsi yang betul. Contohnya, kalau Allah ciptakan kita, gunakan hidup kita ni. Kita dah ulang dekat doa iftitah kan? Inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita kata sesungguhnya salat aku, ibadat sembelihanku, ibadatku, hidupku, matiku untuk Allah. Maka gunakan kesempatan hidup ni adalah untuk apa? Beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada nikmat perasaan, hati, emosi, gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Okay, didik hati ni untuk gerakkan mata supaya menangis, mengenang apa? Kesalahan-kesalahan yang dilakukan sepanjang hidup ni. Gunakan hati ni, masukkan perasaan untuk menangis kerana takutkan azab-azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan hati sebaik yang mungkin. Gunakan nikmat penglihatan untuk melihat alam sekeliling ini yang kita boleh nampak akan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Seperti lihat apa sebelum ni? Allah suruh kita lihat berulang kali apa? 7 langit. Ingat ayat awal mula-mula? Lepas tu Allah suruh kita tengok apa? Tengok langit yang ada bintang tu. Allah ciptakan bintang itu untuk menghiasi langit. Manfaatkan sebaik yang mungkin. Gunakan nikmat mendengar untuk apa? Mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dibacakan. Baik. Ada ayat sokongannya, surah Al-A'raf ayat nombor 179. Tuan-tuan, cara bersyukur yang kedua, tadi gunakan ikut fungsi dia. Cara bersyukur yang kedua adalah gunakan hati, emosi, perasaan itu untuk memperakui akan nikmat Allah. Itu bersyukur yang lengkap mesti dengan hati, dengan lidah dan anggota badan. Okay, dalam hati kita ni, kita gunakan hati untuk apa? Untuk kita mengakui bahawa nikmat ini dari Allah. Hati ni gunakan untuk kita mengakui akan kebesaran Allah dan sebagainya. Tetapi pada lidah, gunakan juga untuk banyakkan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gunakan anggota badan, tangan, kaki, sebagainya itulah adalah dengan melakukan amal salih. Okay. Kita masuk kepada ayat yang ke-24. Kita baca dulu ayat dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallazi dzara'akum fil ardh wa ilaihi tuhsyarun.
Okey, ayat yang ke-24 ni kita menemukan kali kedua adanya perintah Allah kepada Nabi, iaitu pada kalimah qul. Okey, perintah Allah kepada Rasul untuk kata apa? Huwallazi. Jumpa tak sekali lagi perkataan huwallazi? Tadi pun kita jumpa kan pada ayat yang ke 23 tadi, qul huwallazi. Ini pun qul huwallazi. Sebab tu kalau nak hafal surah Al-Mulk, tuan-tuan kena ingat berapa kali ulang perkataan qul. Ada 6. Maka kena ingat, kalau duk kira-kira qul baru 5, ada yang tertinggal. Jadi qul yang pertama, qul yang kedua, lepas dia ada huwallazi. Qul huwallazi, qul huwallazi. Katakanlah dialah yang, huwallazi tu dialah yang, iaitu Allah. Okey, zara'akum fil ardi wa ilaihi tusyarun. Yang menjadikan kamu, zara'akum ni maksudnya berkembang biak. Kalau tadi Allah jadikan kita daripada tak ada kepada ada, ikut fasa-fasa dia. Kali ni Allah kata, Muhammad bagi tahu kepada mereka dengan yakin dan tegas, dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi ni. Wa ilaihi tusyarun, dan kata kepada mereka, kepadanya lah nanti kamu akan dihimpunkan kelak. So ayat ni kalau kita gabungkan dengan ayat yang sebelumnya 23, ayat 23 ni seolah-olah ayat 23 ni dia menyebut tentang bagaimana Allah cipta manusia, lepas tu Allah bagi panca indera. Ayat 24 ni dia seperti menjelaskan lagi, okey, manusia ni dia hidup kat muka bumi ni macam mana, berkembang biak dia, beranak dia kan, ramai anaknya, ramai cucunya, ramai cicitnya, ramai. Sempat tak ni dapat cicit tu? Wallahu alam. Dan ayat 24 ni kata apa? Ada sesi pengakhiran. Nampak? Dia macam ayat 24 ni dia mengembangkan lagi ayat 23 tu. Dikembangbiakkan oleh Allah Azza wa Jalla kan, dan akhirnya ada penghabisan dia, kembali kepada Allah. Okey, ayat 24 ni insya-Allah nanti saya akan kita akan perincikan lagi sebab agak panjang sedikit ulasannya, so nanti akan ambil masa yang agak lebih. Okey, kita kena patuhi masa yang ditetapkan. Sebab ini pun dah 23 minit, mohon ampun maaf lebih sedikit. Cuma ayat 24 ni kita tak dapat untuk bincang dia pada esok pagi, kerana saya mohon cuti pada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga cuti saya diluluskan. Hari Isnin insya-Allah kita jumpa kembali pada ayat yang ke-24. Teruskan membaca ayat-ayat Al-Quran, fahamkan, ulang balik apa yang telah pelajari sebelum ini. Moga-moga kita layak mendapat syafaat Al-Quran. Allah Ta'ala jauhkan kita daripada azab kubur. Allah jadikan suratul Mulk ini sebagai pengguam bela kita nanti di hari akhirat. Moga-moga kita semakin merasa manis, semakin rasa seronok nak baca Quran setelah kita faham. Moga-moga Allah sentiasa memberikan kita hidayatut taufiq. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وبره التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.